Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita teruskan penjarahan kita untuk hari ini, iaitu masih lagi bab 3, iaitu 3.2 latar belakang perang dunia. Okey, jadi hari ini kita akan mempelajari mengenai latar belakang perang dunia, iaitu perang dunia pertama. Okey. Perang dunia dia berpunca daripada perkembangan nasionalisme dalam kalangan negara Eropah. Persaingan antara kuasa imperialis ni, kuasa penjajah ni, untuk mempertahankan kepentingan masing-masing telah mencetuskan Perang Dunia Pertama, iaitu tahun 1914 hingga 1918. Perang Dunia Kedua berlaku pada tahun 1939 hingga 1945. Okey, Perang Dunia Pertama. Perang Dunia Pertama dia berlaku di kalangan negara Eropah, termasuk Empire Uthmaniyah. Antara faktor yang mencetuskan Perang Dunia Pertama ialah persaingan kuasa imperialis atau kuasa penjajah, Pakatan Ketenteraan dan juga krisis rantau Balkan. Okey, kita tengok persaingan kuasa imperialis atau kuasa penjajah. Kuasa penjajah ni bersaing antara satu sama lain. Perkembangan revolusi perindustrian, revolusi industri ini berlaku di Eropah, iaitu muncul banyak-banyak kilang. Kilang ni memerlukan perlukan bahan mentah. Sebab itu kuasa penjajah Eropah dia bersaing untuk dapatkan tanah jajahan. Sebab mereka perlukan bahan mentah seperti arang batu, petroleum dan biji timah. Dan mereka juga ingin memasarkan hasil keluaran industri mereka seperti kereta kan. Persaingan tersebut telah membawa pemusuhan antara kuasa imperialis di Eropah, kuasa penjajah seperti Perancis dan Jerman. Faktor yang kedua ialah berlaku Perang Dunia Pertama ni kerana Pakatan Ketenteraan. Permusuhan antara kuasa Eropah telah membawa kepada pembentukan Pakatan Ketenteraan, iaitu muncullah pakatan iaitu Kuasa Tengah dan Pakatan Bertiga, yang telah menyebabkan ketidakstabilan politik berterusan di Eropah. Di samping bersaing mendapatkan jajahan, negara dalam pakatan bersaing menghasilkan senjata moden, dan mereka ni bersedia berperang bagi mempertahankan kepentingan negara masing-masing. Ini dia, Pakatan Kuasa Tengah ialah Jerman, Austria-Hungary, Bulgaria dan Empire Uthmaniyah. Kalau singkatannya JABU, JABU. Ingat Kuasa Tengah ni JABU. Pakatan Bertiga ialah Britain, Perancis, Rusia, iaitu BPR. JABU lawan BPR. Dan disokong oleh Serbia, Itali, Romania, Portugal dan Greece. Okey, jadi ada dua. Kuasa Tengah, Pakatan Bertiga. JABU lawan BPR. Okey. Faktor yang ketiga ialah krisis rantau Balkan. Krisis rantau Balkan ni berlaku kesan pemusuhan Austria-Hungary dengan Serbia. Austria-Hungary dia menuduh Serbia menghasut rakyat Austria berketurunan Serbia supaya berjuang membebaskan diri daripada pemerintahan Austria-Hungary. Dan kemuncak krisis Balkan ialah pembunuhan Archduke Ferdinand, iaitu putera mahkota Austria-Hungary, dan isterinya Sophie oleh seorang pemuda Serbia. Ini ada gambar sebelum pembunuhan tu Maharaja ni. Ini gambar pembunuh dia, iaitu orang Serbia. Peristiwa ni menyebabkan Eropah terlibat terus dalam Perang Dunia Pertama. Okey. Perang Dunia Pertama ini negara-negara yang terlibat. Ini Britain, Perancis dan Rusia, ni tiga, BPR. Manakala JABU, Jerman, Austria-Hungary, Bulgaria dan Uthmaniyah. Ini dia, Kuasa Tengah. Ini adalah Pakatan Bertiga, Britain, Perancis dan Rusia. Okey. Peristiwa Perang Dunia Pertama, dia bermula pada 28 Julai 1914. Austria-Hungary dengan sokongan Jerman. Austria-Hungary ni dia marah kat Serbia kan. Jadi dia mendapat sokongan Jerman, isytihar perang terhadap Serbia.
pada 30 Julai 1914. Rusia pula beri bantuan tentera untuk pertahankan Serbia. Rusia dia sokong Serbia. Jerman sokong Austria-Hungary. 1 Ogos 1914, Jerman yang isytihar perang terhadap Rusia. Jerman isytihar perang terhadap Rusia. 3 Ogos 1914, Jerman isytihar perang terhadap Perancis. Perancis yang menyebelahi Rusia. Dan Jerman telah memulakan peperangan. Jerman menceroboh Belgium dan menyerang Perancis melalui Belgium. 4 Ogos 1914, Britain serta Rusia dan Perancis serang Jerman yang menceroboh Belgium. Oktober 1914, Empayar Uthmaniyah telah menyertai perang dengan memihak kepada kuasa tengah. Mac 1915, Itali serta Perancis, Britain, Rusia. Itali sertai Perancis, Britain, Rusia dalam pakatan bertiga. Dan April 1917, Amerika Syarikat akhirnya menyertai perang dan memihak kepada pakatan bertiga. Okey, ini urutan peristiwa Perang Dunia Pertama. Okey. Berakhir Perang Dunia Pertama, penglibatan Amerika Syarikat telah membawa kejayaan kepada Pakatan Bertiga pada tahun 1918. Jerman kalah dan Jerman terpaksa tanda tangan gencatan senjata dan telah diadakan beberapa siri persidangan dan perjanjian damai selepas tamat perang dan memberi kesan kepada negara Eropah. Dan Amerika Syarikat telah diiktiraf sebagai kuasa besar dunia selepas Perang Dunia Pertama. Ini adalah persidangan damai Paris dan perjanjian Versailles yang telah ditandatangani selepas tamat Perang Dunia Pertama. Okey, persidangan damai Paris tarikh 18 Januari 1919 membincangkan syarat perdamaian selepas Perang Dunia, memastikan Jerman tidak lagi menjadi ancaman kepada keamanan di Eropah. Jadi lahirlah deklarasi 14 perkara Woodrow Wilson yang dicadangkan oleh Presiden Amerika Syarikat. Ada dua prinsip utama, iaitu deklarasi ini, penentuan nasib negara oleh rakyat sendiri, sempadan negara berasaskan bangsa. Perjanjian Versailles pula, tarikhnya 28 Jun 1919, tempat Istana Versailles di Paris. Negara terlibat ialah Pakatan Bertiga dan Jerman. Okey, perjanjian Versailles ni telah memberi kesan kepada Jerman, iaitu Jerman bertanggungjawab terhadap kemusnahan akibat perang. Jerman mesti bayar pampasan kepada Pakatan Bertiga. Jerman menghadkan saiz angkatan tentera, dia tak boleh membesarkan saiz angkatan tentera dia. Jerman menyerahkan wilayah dan tanah jajahan kepada Pakatan Bertiga. Dan muncullah liga bangsa-bangsa untuk menggalakkan keamanan dan kerjasama antara bangsa. Okey. Kesan Perang Dunia Pertama ialah keruntuhan pemerintahan beraja, kemunculan negara baru dan kesan terhadap negara kita. Kesan yang pertama ialah keruntuhan pemerintahan beraja. Jadi tamatlah sistem pemerintahan beraja di Jerman, Austria-Hungary, Rusia dan Empayar Uthmaniyah. Di Jerman, Republik Jerman telah didirikan. Negara Republik. Apabila Kaisar Wilhelm II terpaksa turun tahta dan mendapatkan perlindungan politik di Belanda. Dinasti Habsburg berakhir apabila timbul pemberontakan di wilayah yang dikuasainya. Di Rusia, revolusi di Rusia telah menumbangkan pemerintahan beraja Tsar Nicholas II. Kerajaan komunis pertama di dunia terbentuk di bawah Vladimir Lenin. Dan Empayar Khalifah Sultan Mehmed VI digulingkan. Kerajaan Turki bercorak republik telah diketuai oleh Mustafa Kemal Atatürk. Dan kesan kedua ialah kemunculan negara baru. Muncullah negara baru seperti Austria-Hungary, Czechoslovakia dan Yugoslavia, Poland, Estonia, Latvia, Lithuania, Lebanon, Syria dan Iraq. Dan yang ketiga, terhadap negara kita, Raja-Raja Melayu diminta tanda tangan perisytiharan perang. Okey, kamu baca dah. Ni dia. Undang-undang berkaitan perang diluluskan oleh British. Okey. Ini dia latihan. Cikgu harap kamu akan dapat siapkan. Salin dalam buku kertas 2. Okey. Okey, jadi sekian saja untuk hari ini. Terima kasih.